Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. So, hari ini kita akan masuk kepada pemboleh ubah dan juga pemalar di dalam segmen kod. Okay, kita sudah mempelajari apakah jenis-jenis data. So, hari ini kita mengenal pasti apa itu pemboleh ubah dan pemalar dalam segmen kod. Okey, pemboleh ubah ialah storan ingatan dalam komputer yang digunakan oleh atucara. Ia digunakan untuk mewakili sesuatu data yang perlu digunakan secara berulang kali. Nanti kita akan tengok macam mana bila kita mengisytiharkan data itu, kita akan panggil, kita akan gunakan secara berulang kali. Pengatucara boleh memanipulasikan data yang disimpan di dalam pemboleh ubah ikut kod arahan yang dibangunkan. Semasa penulisan kod arahan, pemboleh ubah yang diisytiharkan akan diberi satu label yang disebut sebagai pengecam yang sesuai yang disertakan dengan nilai. Okey, contoh nama sama dengan, ini jenis data yang kita gunakan, kita isytiharkan nama itu ialah Daniel, okey, atau boleh ubah saja, Abu, Fatima. Yang penting apa yang kita isytiharkan nanti dia akan pegang nilai nama itu ialah Daniel. Okay? Dalam bahasa pengatucaraan Python, pengisytiharaan berlaku secara automatik apabila kita menetapkan kepada pengecam sesuatu pemboleh ubah. Tanda sama dengan digunakan untuk menetapkan nilai kepada pemboleh ubah. Nama ialah pengecam, jenis data dan nilai yang disimpan oleh pemboleh ubah. Okey, syarat membuat pengisytiharaan. Nama bagi pemboleh ubah hanya boleh mengandungi aksara A hingga Z, huruf kecil atau huruf besar atau digit. Nama pemboleh ubah harus menggambarkan nilai yang dipegangkan oleh pemboleh ubah supaya kod atau cara yang dibangunkan dapat difahami dengan mudah. Contohlah kita buat nama, kita isytiharkan dia sebagai Januari. Okey, kalau orang Malaysia ni dia jarang menggunakan nama sebagai bulan-bulan. Kalau bulan-bulan Islam tu biasalah Syakban, Safar. Tapi kalau kita buat Januari atau kita buat nama sama dengan 10, 11, maksudnya yang bersesuaian, yang senang difahami dengan mudah. Okey, tidak boleh, apa yang tidak boleh? Nama bagi pemboleh ubah tidak boleh dimulakan dengan nombor dan nama bagi pemboleh ubah tidak boleh ada ruang kosong. Okey, maksudnya kalau kamu mau kasih Daniel binti Abdul Rahman, Daniel underscore Abdul underscore Rahman, dia tidak boleh ada space, ruang kosong. Okey, contoh di sini, contoh 3.12 seperti dalam buku teks. Okey, mengisytiharkan nama sebagai Daniel dan kita akan print. Okey, print nama saya, nama. Okey, ini ialah segmen kod yang memang kita mau panggil baliklah macam mana kita mau cara penulisan, nanti kita akan tengok lebih mendalam. Ini just mau bagi tahu contoh saja. Nama sama dengan Daniel, di bawah kita print nama saya, nama. Kenapa dia nama? Dan bila kita enter, nanti kita run nama saya Daniel. Dia akan panggil balik data yang telah kita isytiharkan, iaitu nama. Kalau sini kita buat Abu, dia akan keluar sini Abu. Kalau kita buat Fatima, di sini dia akan keluar Fatima. Berdasarkan apa yang telah diisytiharkan oleh pengguna. Okay, pengguna isytiharkan nama sebagai Daniel, kemudian pengguna panggil semula pemboleh ubah, maka output yang dihasilkan mengikut apa yang telah diisytiharkan. Okey, seterusnya kita tengok pemalar. Dia sama seperti pemboleh ubah, menyimpan sesuatu nilai, menyimpan nilai dalam ingatan komputer, tetapi biasanya pemalar ini digunakan dalam operasi matematik dan nilainya tidak berubah, dia akan kekal sepanjang proses pembangunan atucara. Okey. Okey, so mari kita tengok contoh. Okey, sebelum cikgu terangkan, situasi dia ialah kita akan mengira dua jenis bulatan, bulatan 1 dan bulatan 2, yang mana jejari untuk bulatan 1 dan bulatan 2 ialah berbeza. Okey, di sini kita buat yang color kuning ni. Pi sama dengan 3.142 ialah pemalar. Okey, nilai standard yang semua orang tahu, nilai pi ialah 3.142.
Okey, jejari 1 kita isytiharkan dia sebagai 3 dan jejari 2 kita isytiharkan dia sebagai 5. Luas bulatan yang pertama, pi darab jejari 1 kali dengan jejari 1, iaitu jejari 1 telah kita isytiharkan sama dengan 3 kali 3. Dan luas bulatan 2 sama dengan pi darab jejari 2 kali jejari 2, iaitu 5. Okey, luas bulatan 1. Print luas bulatan 1. Maksudnya kita mengarahkan segmen kod untuk paparkan nilai berapakah luas bulatan 1. Bila kita type print luas bulatan 1, automatik dia akan kira formula yang sudah kita tetapkan, iaitu pi darab 3 kali 3. So, dapatlah 28.278. Dan luas bulatan 2 sama dengan pi darab jejari 2 kali jejari 2, iaitu 5. So, dapatlah nilai dia 78.55. Okey, jelas? So, di sini, yang color ungu ini ialah pemboleh ubah. Okey, yang color kuning ini ialah nilai standard, iaitu kita panggil sebagai pemalar. Kalau jejari ni suka hati kita masuk berapa, tapi contohlah kalau kita masuk 7, di sini, dia akan detect jejari 17. Dia akan panggil berdasarkan nilai yang kita isytiharkan. Itu ialah pemboleh ubah. Okey ya. Okey, apakah perbezaan di antara pemalar dan pemboleh ubah? Okey. Perubahan nilai, pemboleh ubah nilai yang boleh berubah-ubah, tetapi pemalar nilai dia tetap dan tidak akan berubah. Contoh pi kita isytiharkan 3.142. 3.142. So, sepanjang satu cara dia akan pegang nilai pemalar 3.142. Okey, ciri-ciri nilai yang perlu diingat pemboleh ubah. Pengatur cara program perlu mengingat label dan nilai yang digunakan. Pemalar, pengatur cara tidak perlu mengingat label dan nilai yang digunakan. Okey. Standard penggunaan nilai, tiada nilai standard. Untuk pemalar, nilai yang standard. Contoh, apa maksud nilai standard? Pi 3.142 tu nilai dia satu dunia. Kita pergi negara Jepun, kita pergi negara China, kita pergi negara mana-mana pun, pi satu dunia tahu nilai dia ialah 3.142. Kalau pemboleh ubah, suka hati kita lah nama tu kita kasih masuk je. Itu yang dia cakap tiada nilai standard. Atau masukkan umur. Umur orang kan berbeza-beza, tiada nilai yang standard. Itu perbezaan yang jelas di antara pemboleh ubah dan pemalar. Okey, contoh. Ini ialah contoh aktiviti amali. Kita isytiharkan pi 3.142 jejari sama dengan float jenis data. Masukkan ukuran jejari bulatan. Luas sama dengan pi. Ini dia akan panggil balik pi sama dengan jejari darab jejari. Dan kita akan tengok output luas bulatan ialah kita panggil balik luas. Nampak luas? Okey, round ini ialah proses untuk kita bundarkan kepada dua tempat perpuluhan. Cara penulisan dia begini ya. Kemudian sama dengan, bukan sama dengan, sentimeter persegi. So, bila kita run, ni ya, run masukkan ukuran jejari, dia akan keluar macam ni ya. Bila masukkan ukuran jejari, bila kita run dia akan tanya, masukkan ukuran jejari. Contohlah cikgu masukkan 4. So, nanti dia akan kira pi sama dengan 4 darab dengan 4. So, dapatlah hasil dia 50.27 cm persegi. Okey, mari kita tengok tayangan video. Okey, so mari kita tengok nilai jejari yang cikgu masukkan ialah 4 cm. Ini ialah dia punya atur cara tadi. Dia punya segmen kod pi sama dengan 3.142, jejari sama dengan float input masukkan ukuran jejari bulatan dalam sentimeter. So, apabila cikgu run, yang pertama sekali dia akan keluar masukkan ukuran jejari bulatan dalam sentimeter. Okey, luas bulatan tidak akan dikira sebelum cikgu kasih masuk nilai. Okey, setelah cikgu masukkan nilai 4, dia akan automatik kira luas bulatan ialah 50.27 cm persegi. Okey. Di sini pemboleh ubah kita ialah nilai jejari yang kita isytiharkan dan pi itu ialah pemalar. Okey.
So, dia akan kira berapa nilai jejari yang kita masukkan. Kalau kasih masuk 7, dia akan kali dengan 7. Dia kasih masuk 2, dia akan kali dengan 2. Okay. So, itu saja untuk hari ini. Dua info penting iaitu pemalar dan juga pemboleh ubah. So, cikgu harap pelajar boleh memahami dengan lebih jelas setelah menonton video. Dan sekiranya ada apa-apa soalan, boleh PM WhatsApp atau boleh rewind balik video supaya lebih faham. Mana-mana yang tidak boleh tengok video, bolehlah baca nota slide yang cikgu sertakan. Okey, terima kasih kerana menonton.